Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, kurniakanlah kefahaman kepada kami dalam ilmu agama, dan ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu Al-Quran. Wahdina siratal mustaqim, bimbinglah kami ke siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan lurus itulah jalan orang-orang yang telah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang soleh dan orang-orang yang mati syahid. Ya Allah, kurniakanlah jalan mereka untuk kami juga menurutinya. Amin ya rabbal alamin. Disambung ayat yang ke-77 surah Yasin. Bagaimana biasa kita baca dulu sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Tidakkah manusia itu memerhatikan bahawa kami telah menciptakannya daripada setitis air mani, namun setelah kami sempurnakan kejadiannya dan kekuatannya, maka tiba-tiba dia menjadi seorang penentang yang nyata, tidak percaya kepada hari kebangkitan. Serta dia mengemukakan perumpamaan kepada kami tentang kekuasaan itu, dia juga lupa kepada kejadiannya yang lemah asalnya sambil bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur ini? Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptanya. Tuhan yang telah menjadikan api daripada pohon-pohon yang hijau untuk kegunaan kamu.
maka kamu pun selalu menyalakan api daripada pohon-pohon itu. Tidakkah diakui bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana dia menciptakan mereka dahulu? Ya, dialah pencipta yang maha mengetahui. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya, apabila dia kehendaki adanya sesuatu, hanyalah dia berfirman pada benda itu, kun, jadilah engkau. Fayakun, maka ia terus menjadi. Oleh itu maha suci Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Sadaqallahul azim. Malam ni kita berada di ayat-ayat terakhir dalam surah Yasin. Kita telah bincang daripada awal dulu, dan sebelum ni dalam kuliah kita minggu lepas, Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengajak manusia berfikir, melihat kejadian alam, melihat, memerhati manusia, walaupun dah diceritakan kehebatan Allah, wattakhadhu min dunihi alihah. Ayat lepas kita baca kan, mereka wattakhadhu min dunillahi alihah, mereka ambil Tuhan yang lain juga. Mereka mengambil Tuhan yang lain juga. Dah tunjuk dah kebesaran Allah, dah nampak dah kebesaran Allah, mereka ambil Tuhan yang lain. Tapi Allah Ta'ala kata, fala yahzunka qawluhum, wahai Muhammad, jangan rasa sedihlah kerana dia orang ni apa yang mereka cakap. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa yang mereka kutuk kau diam-diam, Allah tahu. Apa yang mereka kutuk kau secara terbuka pun Allah tahu. Jangan sedihlah wahai Muhammad. Memang perangai puak-puak yang tak terima Islam. Ini ayat yang terakhir, yang dua-tiga ayat yang akhir ni Allah Ta'ala buat kesimpulan, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insan, tidakkah manusia, awalam yara, tidakkah manusia, dalam tafsiran tadi sebut apa? Tidakkah manusia memerhati. Banyak ayat ni kan. Dalam surah Yasin ni banyak kita jumpa awalam yaral insan, awalam yaral, afala ta'qilun, afala, kan? Banyak ayat surah Yasin ajak manusia memerhati. Kita kena jadi orang yang guna akal. Tengok satu-satu perkara, perhati. Saya malam tadi ada forum dengan dua orang saudara baru. Yang seorang tu baru dah tak sampai setahun lagi, yang seorang lagi baru 20 tahun. Tak apalah, dua-dua ni asal orang kuat agama Hindu. Yang seorang tu dah jadi pendakwah sekarang, yang seorang lagi baru setahun masuk Islam. Kita berkongsi perkara. Dua-dua ni ada satu sifat. Dua-dua orang ni ada satu sifat sehingga akhirnya Allah beri hidayah. Sifat mereka suka berfikir dan memerhati. Dua-dua orang ni warak, masing-masing warak agama Hindu, Tok Lebah Hindu dua-dua orang. Tapi mereka ada sifat suka memerhati. Dan akhirnya Allah Ta'ala akan pertemukan kepada petunjuk. Dalam surah Yasin terlalu banyak awalam yara, awalam yaral insan, awalam yaral ladzi, awalam yara. Takkah kamu melihat, dengan makna kamu memerhati. Kita pun kena ada perangai macam tu. Tengok orang sakit, kita perhati tengok orang sakit. Tengok orang aksiden, kita berhati, supaya menjadi orang yang sentiasa berfikir dengan apa yang kita tengok. Tengok orang susah sikit jalan, saya ingat kalau pergi ke Mekah tu, ya Allah, kita nak tawaf tu rasa orang ramai, bersesak-sesak orang ramai, tapi ada pakcik-pakcik yang kuduk, ada orang yang bertongkat boleh tawaf. Jadi kita kena tengok dan memerhati supaya kita ambil iktibar. Saya ingat saya mula memandu kereta. Saya mula memandu kereta baru tahun 2005, lepas kahwin mandu kereta. Tu pun bini tolong ajar. Dekat awal nak belajar nak bawa kereta tu, dekat awal nak bawa kereta tu saya tak berapa confident. Lesen ambil lama dah, tapi nak mandu takut. Lalu adalah seorang sahabat tu, lepas isteri saya tu ajar bawa kereta, kawan tu kata jangan takut sangat. Tengok tu orang perempuan bawa kereta. Kita tengok orang perempuan. Kejap lagi tu seorang makcik memandu bas lalu.
Makcik ni bawa bah, aku nak bawa kereta takut. Itu memang hati lah. Yang lagi naikkan semangat saja lepas makcik tu bawa seorang awet, bawa bah pula. Orang kata makcik tu dua beranak. Dekat Segambut tu, dia dah anak perempuan dia muda. Anak perempuan muda lagi bawa bah. Nanti kita buka perhati anak perempuan dia. Tapi maksudnya mari berfikir, makcik ni bawa bah anak perempuan dia pandu bah, aku nak bawa kereta takut. Bukan nak kata kita ni bagus sangat, tetapi biar kita ada sifat memerhati dan mengambil iktibar. Dalam surah Yasin sangat banyak awalam. Kita tengok orang, kita dengar cerita saudara mara kita mati mengejut, tidur mati. Ataupun ada orang tiba-tiba dengan cerita ada 2-3 tempat sumbat sebab tak jaga kesihatan. Tengok, berhenti, ambil iktibar. Tengok, berhenti, ambil iktibar. Supaya membawa kepada tindakan kita dalam kehidupan kita ni. Nak datang masjid tadi pun hujan lebat kat rumah. Betul lah malam ni bodyguard nak ikut sekali. Jadi duduk depan pagar rumah tu hujan lebat. Macam mana ni tak berani nak pergi dari pagar rumah nak pergi ke kereta je depan pagar. Macam mana jiran Cik Kamal tokek Petronas dia keluar dari rumah dia pakai payung naik motosikal. Dia naik motosikal pakai payung boleh pergi ke surau. Kita naik kereta takut isteri saya kata. Lalu dia kata cuba kita naik je lah kereta, ambil payung boleh naik. Bukan nak cerita apa, tapi maksudnya kita perhati apa-apa saja dikenal orang yang beriman, sifat dia perhati. Sebab tu dalam surah Yasin ni banyak sangat awalam ya. Tidakkah mereka lihat, dengan makna tidakkah mereka perhati. Tengok kita orang-orang yang lebih muda ni, tengok ada pakcik-pakcik yang lebih berusia walaupun nampak uzur kata sembahyang sunat. Kita yang muda ni malah nak sembahyang sunat. Perhati, ambil iktibar. Kata Imam Ghazali kepada orang tua, orang yang telah berusia, bila melihat orang muda, hendaklah orang yang lebih berusia tadi berfikir macam mana? Dia ni lebih muda daripada aku, dosanya lebih sedikit nak mandi dengan aku. Aku ni umur dah banyak dosa nak mandi. Dia muda, dosa dia lebih sedikit. Orang muda pula bila melihat orang yang lebih tua, orang muda tengok orang tua, orang muda kena rasa dalam hati, pakcik ni dah lama hidup, dah banyak ibadat dia buat nak mandi dengan aku. Itu cara Imam Ghazali ajar supaya kita memerhati dan kita mengambil iktibar. Ini cantik dalam surah Yasin. Banyak disebut awalam. Dan dalam ayat ni, awalam yaral insan, tidakkah manusia itu melihat anna khalaqnahu min nutfah, bahawa sesungguhnya kami telah ciptakan dia daripada nutfah. Nutfah ni apa dia? Nutfah ni daripada setitis air mani manusia diciptakan. Ada dalam tafsir ni disebut bahawa Imam Qurtubi menyatakan bahawa pada suatu hari Abu Jahal datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal datang, dia datang jumpa Nabi, dia bawa tulang yang kering. Abu Jahal dia ambil tulang yang kering kontang. Dia tanya, "Hai Muhammad, kamu kata ada hari kiamat, ada hari syurga neraka. Muhammad, Tuhan Allah kamu tu boleh hidupkan balik ke ni tulang yang kering kontang ni?" Lalu Rasulullah kata, "Na'am, wa yab'athuka Allah wa yudkhilaka al-jannah wa yudkhilaka an-nar." Bila dia bawa tulang yang kering kontang, Muhammad, ni tulang kering kontang ni, kamu kata ada boleh hidup balik ni, Tuhan kamu boleh hidupkan, jadikan manusia balik ke tulang ni? Nabi Muhammad kata, ya, dan memasukkan kamu ke dalam neraka Jahannam. Allah akan bangkit balik kamu dan sumbat kamu dalam neraka Jahannam. Sebagai jawab ini, tidakkah mereka berfikir bahawa Allah Ta'ala telah jadikan mereka daripada setitis air mani? Ayat Quran menyebut tentang kejadian manusia lebih 1400 tahun yang lalu. Manusia diciptakan asalnya daripada setitis air mani. Orang putih barang daripada zaman Aristotle dulu yang mula kaji tentang kejadian manusia, mereka awal dia kata kejadian manusia ni adalah hasil campuran. Mereka awal tu dia kata Darwin tu, teori siapa? Albert Einstein ke apa? Einstein kan?
Darwin, Einstein dalam teori Big Bang. Darwin kata manusia ni asal daripada beruk ke kera, ikutlah anak beranak dia lah tu. Kemudian berlaku proses evolusi, ya, daripada ni kemudian jadi macam orang, okey. Kemudian kajian datang lagi, Aristotle dan sebagainya, dia kata kejadian manusia ni asalnya hasil pencampuran air mani dan darah haid. Ini peringkat awal sejarah kajian mereka tentang kejadian manusia. Kemudian kaji lagi, bukan, ada juga sebenarnya daripada benih lelaki yang dipanggil sperm. Dalam bahasa Arab sperma ini nutfah bahasa Arab, bahasa orang putih sekarang sebut sperma. Kejadian persenyawaan antara benih lelaki dan benih perempuan. Orang sains kaji dan mereka baru temui dengan bantuan alat-alat yang hebat, mereka temui bahawa berlaku persenyawaan hasil gabungan antara benih lelaki dan benih perempuan. Benih lelaki nama dia sperma, bahasa Arab sebut nutfah ni. Khalaqnahu min nutfah. Dan benih perempuan disebut ovium. Berlaku persenyawaan. Kita terang dah dulu awal-awal tafsir surah Yasin dulu. Masa awal-awal kita tafsir surah Yasin, bagaimana kita ceritakan tentang kejadian manusia yang hebat. Ilmu sains hari ni duk cerita berlaku perkembangan stages dalam tube fallopian, dalam ilmu embryologi, berlaku perkembangan alaqah dan sebagainya yang begitu tepat dengan takrifan bahasa moden hari ini yang menunjukkan kehebatan ciptaan Allah. Balik pada masalah ni, tidakkah manusia itu berfikir bahawa mereka itu dicipta daripada air mani? Air mani itu keluar kat mana, masuk kat mana? Di tempat yang hina, di tempat orang buang air, di tempat najis. Kamu kaya macam mana pun, besar macam mana pangkat kamu, berketurunan hebat macam mana pun, kamu keluar daripada tempat kencing, ya. Cara bagaimana Allah nak membuang ego manusia. Awalan yaral insan, takkah kamu berfikir bahawa siapa pun kamu, turunan mana pun, pangkat besar, duit banyak pun, kamu dulu datangnya daripada tempat yang hina, min nutfah. Supaya kita ni tidak sombong sangat. Apabila ada orang terlalu sombong, terlalu ego dia, Allah cara nak buang ego seseorang. Fa idza huwa khasimun mubin. Lalu Allah Ta'ala, lalu mereka ni jadi khasim. Khasim tu apa dia tafsirkan kat situ? Lawan Allah, menentang. Mubin, dengan begitu jelas. Kamu ni Allah Ta'ala jadikan daripada tempat yang hina, kemudian kamu menentang lagi Allah. Khasim ni, kalau dalam istilah dalam mahkamah, A tuduh B. A ni adalah khasim kepada B. Dia berlawan. Apa orang panggil plaintiff dengan defendant ke apa? Pendakwa dan pembela, dia berlawan. Pendakwa dan yang kena tuduh, orang ni tuduh, dia berlawan dalam mahkamah. Khasim, dalam bahasa Arab dia panggil khasim, al-khusumah, berlawan. Jadi Allah Ta'ala kata, takkah kamu berfikir kau ni dijadikan daripada seketir air mani, fa idza huwa khasimun mubin. Bila kamu dah siap kaki tangan kamu dah ada tenaga, kamu dah besar begini, tiba-tiba kamu nak tentang Allah. Tentang pula dengan cara yang mubin, terang-terangan lawan Allah. Allah Ta'ala kata begini, dia kata begini. Allah Ta'ala kata wajib, dia kata tak sesuai lagi. Allah Ta'ala kata kena buat, dia kata tak payah buat lah, orang tak buat. Allah Ta'ala kata jangan buat, dia kata dah nak macam mana orang buat semua, kita kena buat. Khasim. Ini penentang hukum Allah secara jelas, mubin, ya. Orang cakap hari ni masalah jenayah, orang curi nak selesai, potong tangan Allah Ta'ala. Masalah orang zina, masalah penzinaan yang berlaku, Allah Ta'ala kata kalau yang dah kahwin, kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Sebut kata rejam, jangan bayar cerita si merah padi tu dengan tombak, rejam dengan batu. Yang belum kahwin, rotan 100 kali rotan. Ini Allah Ta'ala sebut. Tiba-tiba kamu yang dibuat daripada air mani ni, fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba kamu tentang Allah. Surah Yasin kata ni, bukan ustaz kata. Tentang Allah. Allah Ta'ala kata dalam perniagaan, dalam ekonomi, tak boleh cara riba.
Ini membawa tak berkat dunia di hari akhirat, isytihar perang dengan Allah. Dia kata tak apa Ustaz, zaman sekarang kalau tak terlibat dengan riba nak cari kat mana? Khasimun mubin, dia lawan Allah dengan jelas. Mubin dengan jelas. Allah Ta'ala kata kena tutup aurat. Dia kata panaslah, tak selesaan. Allah Ta'ala kata nak suruh anak semayang melalui lidah Rasulullah SAW. Dia kata kesianlah anak di sekolah ni, biarlah dia tidur, tak apalah, tak semayang pun. Khasim maknanya menentang Allah, mubin dengan jelas. Jadi ayat ni dia simpulkan, tidakkah orang-orang ni berfikir bahawa dia ni asalnya apa, kemudian kamu begitu sombong nak lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, lalu Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, Allah buat perumpamaan supaya manusia lagi jelas fahamnya. Nak faham sebab ni zaman Mekah ni, ayat ni turun kat Mekah, ramai orang yang pertikaian dengan Rasulullah, boleh ke nak hidup balik. Zaman sekarang ada tak lagi orang yang pertikaian? Bukan zaman jahiliah saja, zaman sekarang pun ada orang pertikaian. Dia cerita-cerita dalam kubur ni, pernah masuk dah ke dalam kubur? Ada orang cakap gitu, cerita tentang azab kubur, keadaan kubur ni. Ada pernah Nabi Muhammad bangun cerita balik keadaan kubur? Ini cakap-cakap golongan yang pertikaian, yang dia percaya sangat dalam kubur tu, sikit-sikit mati, sikit-sikit kubur, sikit-sikit azab. Mana bukti? Ini kononnya pemikirannya scientific oriented, evidence based. Maknanya apa yang cakap kena ada bukti. Apa yang kita cakap kena ada orang mati bangun cerita, dalam kubur gini-gini, baru percaya. Orang macam ni, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, Allah Ta'ala dah buat banyak perumpamaan, tetapi mereka lupa tentang kejadian diri mereka sendiri. Lupa kejadian diri mereka sendiri. Ada yang main-main, tak apalah, masuk neraka pun last sekali masuk syurga juga. Yang macam tu, api rokok tu pergi letak sekali kat pipi dia, rasa macam ni. Kalau boleh tahan, kalau boleh bertahan. Main-main dengan perkara akidah. Bukan saja zaman Nabi, tetapi zaman mutaakhir ini juga ada orang yang macam tak percaya. Satu jenis, satu golongan. Ada juga yang dia percaya tapi macam tak ingat, tak sedar. Percaya tak ada syurga neraka, percaya. Percaya tak ada kebangkitan, percaya, tapi dia macam tak tersedar, tak sedar. Dia tahu tapi dia tak sedar. Macam mana Tahu tak dia ni suami orang? Tahu suami orang? Masing-masing tahu yang suami tu, para suami tahu tak dia tu suami orang? Tahu tak? Tahu. Kadang-kadang macam dia tak teringat dia tu suami orang. Jumpa staf baru masuk kat office, dia tahu dia ni suami orang, tapi macam tak ingat yang kau tu suami orang. Kena orang datang bagi tahu, isteri sihat kat rumah, baru teringat aku ada bilik dah. Dia tahu tapi macam tak teringat. Dia tahu ada syurga neraka tapi macam tak teringat. Tadi golongan pertama yang memang ingkar, golongan kedua yang macam tak teringat adanya syurga neraka. Sebab apa? Wa nasiya khalqah. Allah Ta'ala dah buat perumpamaan, Allah dah peringat, tapi mereka ni lupa. Sebab itulah tuan-tuan, kita perlu hadir ke majlis ilmu. Hadirlah ke majlis ilmu, hadir. Cari majlis ilmu. Tak kira lah siapa yang mengajar, tak kira lah masjid surau mana pun, hadir ke majlis ilmu. Hadir ke majlis ilmu ni yang beringat balik, beringat. Sebab dalam surah Yasin ni sebut wa nasiya, manusia ni lupa. Allah Ta'ala dah buat banyak perumpamaan, tapi mereka lupa. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Mereka lupa. Mereka kata siapa yang boleh hidupkan balik tulang ini dalam keadaan kering kontan. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala juga sebut perkara yang macam ni. Dalam surah Al-Qiyamah, ayat nombor 3, ayat nombor 4. Surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala kata, ayahsabul insan allan najma'a izamah. Adakah manusia menyangka bahawa kami tak boleh nak kumpul balik tulang belulang mereka? Sebab memang orang yang fikir logik, contoh kalau tulang belulang
Ada kalau kat kubur-kubur yang jenis dia tak timbus tu, dia letak orang lepas berapa tahun dia sapu tulang, campur aduk tulang. Ataupun orang yang matinya berkecai tulang belulang dia, ataupun orang yang dimakan jerung, tulang dia kat sini separuh, kat sana separuh kan. Habis macam mana tulang belulang? Macam mana Allah Ta'ala nak kumpul balik? Lalu ditimbul ayat dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Adakah manusia sangka Allah tak mampu nak kutip balik tulang-tulang ni? Allah jawab dalam ayat nombor 4, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan Allah mampu bukan sahaja nak susun balik tulang, tapi Allah mampu nak susun bananah, hujung-hujung jari manusia. Ayat ni turun zaman Mekah. Adakah manusia kata Allah tak boleh nak susun balik tulang, nak jadi balik? Allah mampu, bahkan sehingga susun hujung-hujung jari. Kenapa Allah Ta'ala sebut hujung jari? Diri manusia orang mengkaji akhir abad yang lalu baru ditemui satu cara untuk membeza-bezakan manusia, iaitulah di fingerprint, cap jari. Cap jari ni walaupun seseorang itu adik-beradik kembar, orang yang kembar sekalipun fingerprintnya berbeza sebab susunannya terlalu seni. Susunan seorang beza dengan lain, tak ada yang sama cap jari. Sebab itulah digunakan cap jari. Manusia baru jumpa kaedah nak identify, nak beza-bezakan orang ialah dengan cara cap jari. Sebab apa? Sebab cap jari ni tak ada pun atas muka bumi ni yang cap jari dia sama. Walaupun orang panggil apa, ada pelanduk dua serupa. Orang kata ada muka, ada seorang tu muka sama, ada berapa orang atas muka bumi ni? Ya ke tu saya tak tahulah. Kata ada muka sama, seorang duduk Malaysia, seorang duduk Somalia, seorang duduk Afrika, seorang duduk Amerika, mana 7 orang sama. Wallahu a'lam. Tapi walaupun muka sama, kita kata tengok macam tu sama je ni, cap jari tetap berbeza. Cap jari tetap berbeza walaupun dia ni dua beradik kembar. Jadi apa, Allah Ta'ala dah bagi isyarat lama dah bahawa kami mampu nak susun balik tulang manusia, sehingga nak susun hujung-hujung jari pun boleh buat balik. Dan daripada kajian berkenaan cok jari ni dikembangkan, lahirlah kaedah. Kita nak beli barang tu, dia pergi scan apa? Barcode system. Barcode system adalah hasil kajian perkembangan daripada cok jari. Barcode, kita beli barang kan, dia dah setting barcode tu ada garisan-garisan itu sebenarnya idea yang dikembangkan daripada cap jari. Jadi Allah dah lama bagi isyarat, bala qadirina ala an nusawwiya banana, surah Al-Qiyamah ayat nombor 4. Allah Ta'ala kata aku boleh susun balik tulang-tulang manusia ni sehinggalah tiap yang seni di hujung-hujung jari mereka. Nak ceritanya kebesaran Allah, nak ajak manusia supaya berfikir. Dan dalam ayat ini menunjukkan bahawa ilmu Al-Quran telah mendahului sains moden dulu. Hebat, Quran dah sebut lama dah tentang fingerprint ini. Jadi kalau Allah Allah Ta'ala boleh buat balik itu semua, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Ta'ala sebut lagi, nak tambah lagi supaya manusia yang tak percaya tadi, sekarang Allah Ta'ala bagi logik. Qul, katakanlah Muhammad pada golongan yang tak percaya ni, Allah yang akan hidupkan balik tulang-tulang di hari pembalasan nanti ialah dia juga yang menjadikan manusia awal marrah. Kali pertama manusia dijadikan, Tuhan itulah juga yang akan susun buat balik manusia di hari akhirat nanti. Sekarang ni, sebelum kita lahir, tulang-tulang kita dah ada ke belum? Sebelum lahir tak ada lagi kan? Okey, daripada tulang tak ada,
berlaku persenyawaan benih ayah daripada ayah daripada mak jadi manusia. Mula-mula tu jadi segumpal daging mudghah, jadi alaqah, lepas tu jadi mudghah, segumpal daging seketul daging, kemudian jadi tulang, disalut tulang baru ada tulang. Daripada tak ada langsung, Allah Ta'ala boleh buat kita jadi manusia hari ni. Okey, kita mati, tulang ada tak masa kita mati? Ada dah tulang, cuma hancur, kan? Hancur. Dan nak buat balik daripada tulang yang dah ada, mana lebih senang nak balik dengan yang tak ada langsung, nak buat kali kedua ke kali pertama dulu yang lebih senang? Kali kedua lah. Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah Muhammad, Tuhan yang akan buat balik manusia, susun balik tulang itu ialah Tuhan yang buat kali pertama dulu. Kali pertama dulu waktu tak ada pun boleh buat, sekarang dah ada lah, kena buat balik sekali lagi. Itu dari segi logik. Bagaimana ayat ini Allah Ta'ala suruh menjawab kepada golongan yang tak percaya ini bahawa Allah Ta'ala lebih senanglah. Dan sebenarnya ada ke tak ada ke di sisi Allah semuanya senang sangat Allah Ta'ala nak buat. Nanti ayat akan sebut nama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Dalam masalah kejadian kali kedua ni, tulang-tulang akan hancur dalam tubuh manusia kecuali ada satu bahagian. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam yabla illa ajbud dhanab minhu khuliq wa fihi rakka. Semua yang ada di tubuh manusia ni, daging apa semua ni akan hancur dimakan tanah kecuali ajbuz zanab. Ajbuz zanab ini tidak akan hancur, tak akan musnah dalam tanah. Daripadanya lah Rasulullah kata minha khuliq wa fihi rakka. Daripadanya lah manusia tercipta dan daripadanya lah manusia akan dicipta kembali di hari akhirat nanti. Ajbuz zanab. Apa dia ajbuz zanab? Orang kita sebut apa? Tulang sulbi. Dia bahasa saintifik koksik. Koksik duduk di bahagian tulang bawah tulang itu kat punggung ni, ujung sekali. Dalam hadis sebut bukan daging ni, tulang. Semua badan manusia ni akan hancur dimakan tanah kecuali ajbuz zanab. Daripadanya manusia dicipta dan daripadanya manusia akan dicipta kembali kebangkitan nanti. Memang dalam ilmu embriologi, setelah berlakunya persenyawaan dalam janin, ketika di alam janin, itulah tulang yang pertama terjadi. Bila terbentuk daging tadi, kemudian setelah melalui beberapa stages, beberapa peringkat, ajbuz zanab ialah yang pertama sekali terjadi daripada tulang ini. Daripada situlah bukan saraf tunjang, tulang belakang dan sebagainya ini semua yang kemudian berkembang panjang. Kata Rasulullah, semua ini apabila ditanam, manusia ditanam mati, nanti semua hancur, akan tinggal ajbuz zanab ini saja. Dan memang subhanallah, guru saya Syekh Abdul Majid Zindani, apabila baca hadis ni, dia telah mengambil ajbuz zanab binatang. Hadis Rasulullah kata apa tadi? Semua anggota tubuh manusia ni akan hancur, musnah kecuali ajbuz zanab. Daripadanya manusia dicipta dan daripadanya akan dicipta kembali nanti. Yang lain tak hancur. Yang lain hancur. Dia ambil ajbuz zanab binatang, lalu dia bawa dalam makmal, dicurahkan asid, didapati ajbuz zanab binatang ini masih lagi ada unsur life, tak mati. Letak asid, bila diguna di makmal, dia cek masih ada lagi unsur hidup. Dibakar dengan api yang panas yang mencairkan besi, masih lagi ada unsur hidup dalam ajbuz zanab tersebut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba, maknanya Nabi kata yang ni tak akan musnah. Dan memang benar-benar terbukti pada hari ini ajbuz zanab yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang tidak musnah, dan daripadanya lah manusia akan dibangkit. Disebut bahawa setelah ditiup sangkakala
Kali kedua, untuk membangkitkan manusia di alam akhirat nanti, manusia akan tumbuh seperti cendawan yang tumbuh dari bumi, keluar dari kubur masing-masing. Wa akhrajatil ardu athqalaha, antara salah satu tafsiran menafsirkan ayat wa akhrajatil ardu athqalaha, Allah Taala menjadikan bumi itu mengeluarkan isi-isi kandungannya, ialah manusia itu keluar macam cendawan, dibangkitkan balik di hari akhirat nanti setelah tiupan sangkakala kali kedua, insya-Allah. Kalau panjang umur kita akan bincang bab-bab kiamat, bab-bab ini di masa akan datang, insya-Allah. Tapi itulah keadaannya manusia dijadikan kembali. Dan pada ketika itu yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah, Allah Taala bangkitkan kembali manusia. Ketika itu manusia semuanya dalam keadaan telanjang, dalam keadaan berkaki ayam, dan dalam keadaan tak bersunat lagi. Semua bangkit macam tu. Tak payah bayanglah. Tapi memang bila Rasulullah cerita macam tu, Aisyah tanya, "Bamat, nanti kalau telanjang semua, orang tu tengok orang tu punya macam mana?" Ini hebatnya Aisyah. Dan bagusnya ada Aisyah, dia orang remaja, dia tanya soalan. Rasulullah kata, "Wahai Aisyah, ketika itu masing-masing tak fikir dah nak tengok orang punya. Masing-masing fikir, aku ni lepas tidak, aku ni lepas tidak, tak nak tengok orang punya dah." Itu keadaan qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah itu maha berkuasa menciptakan segala sesuatu. Tuan-tuan, dalam agama lain, Hindu ke, Buddha ke, kalau kita tanya kamu agama Hindu, ada tak dalam agama itu cerita Tuhan-Tuhan yang dia orang sembah ini menciptakan manusia? Siapa yang cipta langit? Siapa yang cipta bulan bintang? Kalau yang dia kata Tuhan-Tuhan yang disembah, yang cipta manusia, ada tak yang disebut dalam kitab mereka tentang penciptaan manusia? Penciptaan Tuhan yang mereka sembah itu mencipta langit dan bumi. Islam hanya Al-Quran yang ditegangkan lagi oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kejadian, tentang the creation, tentang penciptaan ini secara jelas. Sebab itulah ayat yang pertama turun pun ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang khalaq. Khalaq apa? Mencipta. Allah yang mencipta segala-galanya, supaya mengajak manusia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala yang maha berkuasa mencipta tadi, sambung satu lagi, panggil apa, fenomena yang diajak kita supaya berfikir lagi. Allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran. Allah Tuhan yang mencipta manusia tadi, dia juga yang menciptakan daripada tumbuhan yang hijau, api yang menyala. Fa idza antum minhu tuqidun, daripadanya kamu menyalakan api. Kita nak menyalakan api guna apa? Api dari mana? Kita nak menyalakan api. Ayat ni kata Allah yang menjadikan daripada pokok yang hijau api. Daripada inilah kamu membakar tu hidup, kamu menyalakan pokok hijau. Kita bakar guna pokok hijau. Pokok biru tak ada kan? Pokok hijau. Macam mana kita nak ini? Yang pertama sekali disebut hijau. Subhanallah, disebut unsur hijau pada tumbuhan. Anak-anak kita yang belajar sains di sekolah, pokok nak buat glukos, nak buat makanan, nak buat buah, nak buat bunga, pokok menggunakan cahaya matahari, menggunakan air yang diserap oleh akar, dan dalam pokok itu ada satu unsur hijau. Nama dia, tak ingat dah, PMR dulu tak boleh. Nak periksa kita tahu dah kita ni. Klorofil. Ya Ustaz, ya baru. Klorofil. Klorofil ni adalah unsur hijau yang ada dalam tumbuhan, yang ada dalam daun-daun. Klorofil ni
Dari klorofil inilah, dari guna cahaya matahari, guna air, itulah berlakunya proses fotosintesis. Lalu dia menyedut dari udara ni karbon dioksida, dia menghasilkan glukos, menghasilkan buah ataupun bunga dan mengeluarkan oksigen. Manusia sedut oksigen. Ayat Quran sebut dengan jelas, Allah Ta'ala menjadikan pada pokok ini khadran, hijau, al-akhdar, hijau, naran, dan daripadanya jadi api. Macam mana pula daun yang hijau jadi api? Tuan-tuan, bahan bakar utama atas muka bumi ini apa dia? Petrol. Macam mana proses kejadian petrol? Adakah petrol yang kita duk beli dekat stesen petrol pump tu, dia ni minyak mana tu? Dia disedut, ada yang offshore, ada yang onshore, ada yang kat tengah laut, ada yang atas darat. Sedut guna platform dia, sedut kat mana? Bukan dia sedut dalam laut, tapi dia sedut berapa kilometer bawah laut tu. Ada yang sedut di darat, di Afrika, di mana, di Sudan sedut atas darat. Di negara Arab Saudi ada minyak atas daratnya, bukan minyak atas darat, platform tu atas darat disedut ke perut bumi. Apa yang disedut tu? Minyak. Kemudian dia proses. Macam mana kejadian minyak tu? Hasil daripada alam. Pokok-pokok yang menghijau tadi, yang kering, semua ini adalah proses. Kalau kita tengok, kita kaji proses kejadian petrol kan. Petrol ni dia ada beberapa stage, ratusan tahun nak jadi minyak petrol yang mendak di bawah sana. Tetapi antara unsur utamanya ialah daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan yang menghijau, yang terbalik di hutan, kemudian berlaku proses pergerakan kerak muka bumi ini. Mengajar geografi malah ni kita. Itulah yang akhirnya terjadi petrol di dasar tanah sana. Bukan dalam masa 2-3 tahun ni, tapi ratusan ribuan tahun yang terjadinya petrol di bawah sana. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, daripada tumbuhan-tumbuhan inilah, minasyajaril akhdari naran, Allah Ta'ala jadikan sumber api. Faiza antum minhu tuqidun, daripadanya lah itu kamu menyalurkan api. Karbon yang kita guna mancis ataupun lighter, asalnya daripada, kalau lighter guna petrol, karbon daripada perut bumi tu. Minasyajaril akhdari naran, ini yang dicipta oleh Allah, mengajak sekali lagi supaya manusia sentiasa berfikir, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala huwal khallaqul alim. Fikir manusia, tidakkah Allah yang mampu mencipta as-samawat? As-samawat ini maksudnya langit-langit, plural, jamak, banyak langit, lapisan langit yang begitu banyak. Ada langit yang kita nampak, ada langit yang kita tak nampak. Langit yang paling dekat kat mana? Dalam mulut tu lah, tu pun tak nampak juga. Itu pun tak nampak juga. Kecuali kena cermin lah balik kerana mulut tengok, nampak lah langit dalam mulut tu. Langit yang samawat maknanya plural, banyak langit, berbagai lapisan langit. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Tidakkah Allah yang berupaya? Orang-orang yang sembah patung, adakah patung itu yang cipta langit? Apa lagi yang disembah? Pokok, power, kuasa, sembahan-sembahan yang disembah, adakah itu semua yang cipta langit dan bumi? Mana buktinya? Tidakkah Allah yang menciptakan langit yang begitu banyak, bulan, bintang, atmosfer, sistem bima sakti yang begitu tersusun hebat? Terbincanglah di awal-awal surah Yasin dulu, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Tidakkah Tuhan yang cipta ini semua? Wal arda, dan bumi ini biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Tidakkah Tuhan ini mampu untuk mencipta seperti mereka? Mereka siapa? Orang-orang yang ingkar pada Allah seperti manusia itu. Bala wa huwal khallaqul alim. Ya, Allah Maha berkuasa mencipta. Ayat ini adalah ayat-ayat akidah. Ayat akidah yang turun zaman Mekah, yang nak tanam kita rasa kehebatan Allah.
nak tanam kepercayaan adanya hari kebangkitan. Kemudian ini ayat yang paling sepatutnya kita pegang. Boleh ingat tak ayat ni? Ingat tak? Innama amruhu. Ingat tak? Macam mana ayat dia? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cuba baca sekali. Depan tu mengikut arah innama bolong sikit hujung tu kun fayakun, buat balik. Tak apalah tu. Ini ayat prinsip ni. Ayat prinsip. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Innama amruhu ni maksudnya apa? Sesungguhnya setiap urusannya, urusan Allah, apa saja perintah Allah, apa saja Allah Ta'ala nak, idza arada syai'an, bila Allah nakkan sesuatu, an yaqula lahu, Allah pun berkata. Allah kata apa? Bukan Allah Ta'ala kata kun fayakun. Allah Ta'ala kata kun, jadilah. Itu je. Fayakun, maka jadilah. Fayakun tu maksudnya maka jadilah. Kadang-kadang orang kita dia salah faham. Dia kata Allah boleh kata kun fayakun. Allah Ta'ala kata kun saja. Kun maksudnya jadi. Allah Ta'ala kata kamu jumpa jodoh, terus kahwin. Yang tak kahwin. Allah Ta'ala kata kamu kaya, dapat rezeki tiba-tiba. Allah Ta'ala kata kamu dapat kerja yang baik. Allah Ta'ala kata kamu jatuh miskin, tiba-tiba dia jatuh miskin. Kun maknanya jadi. Fayakun, maka jadilah. Jadi orang kita kata Allah Ta'ala, ungkapan orang kita kata macam mana? Tak apa, Allah Ta'ala boleh buat semua. Allah Ta'ala sebut kun fayakun je. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirman kun, jadilah. Fayakun, maka akan jadi. Jadi kuasa Allah ni senang. Saya ingat dulu lepas tsunami dekat Aceh dulu. Tsunami teruk kat Aceh dulu kan. Selepas berlaku di Aceh, beberapa bulan selepas tu berlaku sekali lagi gempa bumi dasar laut di kawasan Niah. Di Sumatera tu ada kawasan Niah, di bawah-bawah sikit di kawasan Niah. Cuma masa tu gempa bumi berlaku di dasar laut, 6 skala Richter lebih di dasar laut. Tetapi pengkaji pening kepala, macam mana gempa yang besar di dasar laut tetapi tidak menyebabkan gelombang yang besar macam tsunami Aceh. Pusat kajian tsunami di Hawaii kaji, tak jumpa cari jawapan. Macam mana gempa di dasar laut di kawasan Niah, Sumatera ni, di dasar laut besar, tapi tidak ada gelombang yang hebat. Macam kat Aceh berlaku gelombang yang hebat. Kalau ikut kira-kiranya, kalau berlaku gempa di dasar laut seperti ini akan menyebabkan gelombang di permukaan laut kat Niah tu. Tapi hanya sedikit saja berlaku. Mereka kaji tak jumpa macam mana. Pusat kajian tsunami di Hawaii, Amerika, kaji tak jumpa jawapan. Kita orang Islam jumpa jawapan kat sini. Apa dia? Innama amruhu, urusan Allah ni idza arada syai'an, kalau Allah nak sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala boleh buat jadi. Ini akidah itu. Kita jangan takut, kita buat je yang Allah Ta'ala suruh. Kita ikhtiar saja yang Allah Ta'ala suruh ikhtiar. Kita doa pada Allah. Kalau Allah nak bagi, boleh bila-bila masa Allah Ta'ala bagi. Dah kata kita nak buat sesuatu, dia tidak ni, boleh tidak ni, selamat ke tidak ni, boleh hidup ke tidak ni, macam mana nanti begitu, nanti begini. Allah Ta'ala kalau nak buat sesuatu, senang sangat bagi Allah. Nak pergi ke Mekah, orang nak pergi ke Mekah, Allah Ustaz, saya simpan duit bukan cukup sangat pun, saya macam tak ada harapan dah Ustaz nak pergi ke Mekah. Dia macam tak mengharap. Bak ke Mekah ni, jangan lupa teruskan berdoa, minta dengan Allah. Duit simpan. Dah Ustaz, saya umur 60 dah, dalam akaun ada 2,000 tabung haji, saya simpan RM50 sebulan.
Nak duit cukup 10,000 tu tak ada harapan Ustaz. Jangan fikir macam tu. Jangan fikir macam tu. Kadar kita mampu nak tabung RM50 sebulan, menabung. Walaupun baru ada 2,000, tabung. Dan teruskan berdoa pada Allah. Kalau Allah nak kita pergi ke Mekah, Allah Ta'ala kata apa? Kun. Jadi kamu pergi ke Mekah. Saya sebut macam ni kenapa? Baru ni, bulan 6 baru ni saya nak ke Mekah. Betul lah ada seorang telefon. Ustaz, ada orang nak ke Mekah tak? Saya kata ramai orang nak ke Mekah. Kenapa puan? Ustaz tolong cari seorang, saya nak sponsor dia ke Mekah. Oh, dia kata ramai sangat ada. Tak apalah Ustaz, Ustaz cari. Saya pun telefon seorang ustaz juga yang mengajar pondok di Terengganu. Kita tahu dia ni orang yang baik, memang kaki semayang, orang masjid. Dia mengajar dan dia keluarga susah, anak ramai susah, dia orang baik. Dan dia kata tak apalah kak, saya kontak dia. Telefon dia, Ustaz, nak pergi ke Mekah tak? Dia kata apa hal tanya ni, nak pergi lah tanya ke Mekah. Tapi faham-faham je lah, dia kata. Dia kata ni ada orang nak sponsor, orang nak bagi duit, nak pergi ke Mekah, nak tanggung. Ya ke, ya Allah, ya Allah. Kita rasa macam apa sayu gitu. Ya, walaupun bukan duit kita, cukup terasa. Ya. So buat pasport, nak buat pasport pun duit tak cukup. Cash tak cukup nak buat pasport. Saya telefon balik kak ni, dia kata kak, ya ustaz ni nak buat pasport pun tak cukup. Kak masuklah 200-300 lagi dalam akaun ni, dia buat pasport. Dia tinggal duit kat isteri sikit. Orang tu pun masuk duit dalam akaun ni. Subhanallah. Ya. Okey je, alhamdulillah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bab Mekah, bab haji, kita kena ada. Jangan kita rasa ustaz saya bukan ada duit, tak ada harapan dah. Jangan. Ini rukun Islam. Ini kena rasa aku nak pergi, duit tak cukup. Oh ya Allah, bukalah jalan. Bila Allah Ta'ala nak bagi itu, Allah Ta'ala kata kun, jadi. Yang pelik lagi ni orang kak yang sponsor tu pun, saya tanya kak pernah attend ke kuliah saya kat mana-mana? Tak pernah ustaz. Saya dengar khutbah Jumaat, ustaz khutbah. Lagi saya pelik. Bila pula di Malaysia ada orang perempuan sembahyang Jumaat. Kebetulan hari itu saya khutbah kat Kelana Jaya, Masjid Tengku Kelana Jaya tu. Masa saya sampai, nampak ramai sangat peniaga yang duduk niaga kat luar. Jadi nak khutbah, saya minta pihak AJK Masjid gunakan speaker azan. Sebab saya nak khutbah, nak tegur juga orang niaga, guna speaker luar. Rupa-rupanya hari itu kita khutbah, niat nak tegur peniaga. Perempuan kak tu tadi lalu kat masjid, dia dengar khutbah, dia berhenti kereta, dia dengar khutbah. Lepas lepas main Jumaat, dia turun pergi tanya, minta nombor telefon ustaz yang khutbah tadi. Saya balik lama dah. Itu yang jadi dia telefon. Subhanallah. Ya. Asyik dia dengar khutbah, jadi pakcik ustaz tadi boleh pergi ke Mekah. Kaitan tu nak cerita. Subhanallah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ini kuasa Allah. Kita kena ada i'tiqad ni, kena ada keyakinan. Baru ni dia telefon pula, ustaz, saya nak pergi ke Mekah ni, buat haji. Dia kata alhamdulillah kak, moga dapat haji mabrur, doalah kat saya juga kat sana nanti. Ya ustaz, saya ada satu hajat je. Hajat apa pula tak? Ustaz, saya ada hajat sepanjang saya di Mekah nanti. Saya nak minta ustaz pakai kereta saya. Saya kata saya takut kak, kereta besar dia pakai kereta Camry warna putih besar. Dia kata saya takut kak nak pakai kereta orang besar-besar, nak parking kat rumah pun. Tak apa ustaz, saya hajat ustaz. Ini hajat saya. Saya nak tumpang pahala. Ustaz pakai kereta saya pergi kuliah pergi mana, saya nak tumpang pahala. Masa tu dalam hati saya, nak pahala bagi teruslah kereta tu. Tapi dah dia hajat sangat, kita kata pun tak apalah, penuhi hajat. Dia masih di Mekah lagi. Masih ada di Mekah. 2-3 hari lagi nak balik. Tu kereta dia. Kereta pinjam lah tu. Yang jadi masalah sekarang, lepas pakai 2-3 minggu ni sedap pula. Minggu depan nak hantar balik lah. Dah mengarut lah ni, cerita mengarut. Dia nak bagi tahu ni, kumpayakun boleh rasa kat lah buat kereta besar sikit. Kumpayakun kat lah. Kita, biar kita ada satu i'tiqad.
Biar kita ada satu i'tiqad yang kita tanam dalam diri kita, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Saya adalah sekali dua kuliah kat depan Fatih Ustaz Dr. Harudin. Bagaimana rawatan Dr. Harudin. Ada orang yang kena kanser teruk, ada orang yang kena rawatan penyakit yang begitu hebat. Subhanallah, dengan doa, dengan bacaan ayat Quran, dengan munajat pada Allah, subhanallah, boleh sembuh. Ya. Dari aspek penyakit, kalau Allah nak bagi sembuh, Allah Ta'ala kata kun. Dalam masalah rezeki, Allah Ta'ala boleh bagi rezeki. Dalam masalah nak dapat anak bina, Allah Ta'ala boleh kata kun fayakun, dapat. Allah Ta'ala dalam masalah apa lagi? Nak cari pekerjaan, dalam masalah nak mendapat kemenangan Islam, dalam masalah nak selesai masalah hidup, apa saja urusan. Dalam seseorang manusia nak berubah, kita masing-masing ada tugas dan tanggungjawab nak berdakwah, nak ajak orang kepada kebaikan. Orang tolak teruk dia ni, minum arak, berzina, tak ada harapan dah nak jadi baik. Tugas kita teruskan dakwah. Bila Allah Ta'ala nak buka hati dia, kun fayakun. Sayyidina Umar Al-Khattab, siapa dia Sayyidina Umar Al-Khattab? Orang yang menentang Islam, orang yang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bawa pedang yang terhunus. On the way nak pergi pancung kepala Muhammad. Senang kata Sayyidina Umar, Muhammad ni dah asyik kutuk agama kita, bawa pedang. Dalam perjalanan terserempak dengan seorang sahabat. Sahabat tu dah masuk Islam, tapi Sayyidina Umar tak tahu dia itu Islam. Sahabat tu kata, Umar nak mana tu? Pedang terhunus. Umar kata, aku nak pergi kat Muhammad, aku nak penggal je leher Muhammad. Lalu sahabat tadi nak menyelamatkan keadaan, walaupun terpaksa bahayakan orang lain, tapi demi keselamatan Rasulullah. Sahabat tadi kata, wahai Umar, kamu jangan sibuk nak pergi bunuh Muhammad lah. Adik perempuan kamu kat rumah tu dah masuk Islam lah. Jadi dia orang panggil kita dia swing. Sayyidina Umar nak pergi bunuh Nabi. Jadi sahabat ni nak menyelamatkan Nabi, tarik perhatian Sayyidina Umar ke arah lain. Ini diharuskan, walaupun membahayakan nyawa adik Sayyidina Umar, tapi demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tu buat gitu. Sayyidina Umar kata, ya ke? Lalu Sayyidina Umar balik ke rumah. Bila balik, sampai di pintu rumah, adiknya Fatimah sedang belajar Al-Quran dengan seorang sahabat, Khabbab. Sayyidina Umar, bila dia orang dengar Sayyidina Umar balik, yang ngajar Quran ni bersembunyi, pergi cepat-cepat sembunyi, tinggal adik Sayyidina Umar, Fatimah dan suami dia. Sayyidina Umar masuk, kamu baca apa tadi? Adik kata tak ada apa. Baca apa, keluar kan? Tak ada. Lalu Sayyidina Umar tampar muka adik dia sendiri. Tampar muka adik, dia jadi rasa bersalah. Dia rasa bersalah. Lalu Fatimah pun bagi tahulah, aku belajar Al-Quran. Sayyidina Umar minta Al-Quran yang ditulis di atas pelepah-pelepah tamar di atas kulit itu. Fatimah kata tak boleh, kamu najis. Sayyidina Umar kata bagi kat aku, kamu najis. Fatimah tak bagi. Lalu Sayyidina Umar kata, kamu bacalah, cuba baca apa yang kamu baca tadi, aku nak dengar. Ketika itu adiknya baca beberapa ayat daripada awal surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dengar beberapa ayat surah Taha ini, jadi lembut hati Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar cakap, wahai Fatimah, bagi tahu aku akan sama-sama bersama kamu. Ini ayat bukan ciptaan manusia, ini daripada Allah. Sayyidina Umar teguh isytihar Islam. Hanya dengar beberapa ayat masa tu, dia isytihar Islam. Sahabat yang sembunyi tadi terkeluar, melompat keluar. Umar tadi dia sembunyi. Umar kata, oh kau ada juga kat sini tadi sembunyi. Aku takut kat kau, sekarang kau dah masuk Islam, aku beranilah keluar. Kata, wahai Umar, kamu ini, moga-moga kamu termasuk
di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Satu Umar bin Al-Khattab, seorang lagi Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham ni orang tak berapa kenal. Nama manja dia Abu Jahal. Nickname, nama glamour dia Abu Jahal. Jadi yang masuk Islam, kamu Umar, baca aku melompat keluar ni. Ni doa Nabi dah ni, kamu masuk Islam. Tapi nak Zainal Umar tak pukul dah dia, masuk Islam dah. Ketika itu Sayyidina Umar pun bawa pedang, masuk sarung pedang, pergi jumpa, pergi cari Rasulullah. Ketika itu Rasulullah duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Bila Sayyidina Umar sampai, yang jaga pintu kat situ tanya, siapa tu? Umar. Kalau dia tengok Sayyidina Umar datang dengan pedang sekali. Yang jadi bodyguard Rasulullah ketika itu ialah pak saudara Rasulullah sendiri, iaitulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah geng-geng gedebel, geng-geng bekas Samsing tapi masuk Islam dah. Hamzah kata, bagi Umar masuk. Kalau dia masuk nak main kasar, aku akan pancung kepala Umar dengan pedang dia sendiri. Kalau dia nak kebaikan, kita akan terima dia. Lalu Sayyidina Umar masuk, mengucap dua kalimah syahadah, dan ketika itu bergema takbir di kota Mekah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemasukan Umar ke dalam Islam merupakan izzah, satu kehebatan, kemuliaan itu. Tengok, bila Allah Ta'ala nak bagi hidayah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Dulu orang kenal nama Cat Stevens. Yang terbaru baru ni, awal tahun 2000 baru ni, seorang penyanyi kumpulan hip hop Amerika. Nama dia Loon. Dia kumpulan Bad Boys. Amerika ni tahun 2000 ni, belakangan ni, baru umur 30-an, tengah top ni, ratusan ribu album dia dijual. Dia pergi ke Dubai, dengar laungan azan, menyebabkan masuk cahaya iman ke dalam hati dia. Loon berhenti menyanyi, dah masuk Islam. Orang tanya dia, kamu ni ada kehebatan dalam, kamu pandai menyanyi, adakah kamu nak gunakan kepandaian kamu ni untuk sebarkan Islam? Macam mana dengan kumpulan Bad Boys? Dia kata, I don't want to be bad boy, I want to be a good boy. Tengok tuan-tuan, boleh type dalam YouTube Loon, L-O-O-N, ataupun type Loon Embrace Islam. Dan ada satu dokumentari yang dibuat oleh TV Al Jazeera. Hebat, profesional yang Al Jazeera buat. Dia buat video klip Loon zaman joget menyanyi zaman jahiliah dia tu. Kat sebelah ni gambar Loon yang sedang diinterview sekarang, dengan jubah putih, dengan kopiah, dengan berjanggut. Dia kulit hitam, kopiah, berjanggut panjang, jubah putih. Di TV Jazeera ni sebelah gambar Loon, kat sebelah lagi ni video klip dia, yang gambar dia joget menari dengan perempuan zaman hip hop ni lah. Kita tak nak tengok pun hitam-hitam gitu je lah. Tengok muka pantai sikit kan. Tapi itu profesionalism orang kewartawanan lah. Tapi sebenarnya nak menunjukkan zaman teruk dia dulu dan zaman sekarang. Bila Allah nak beri hidayah kepada seseorang, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Jadi je. Sebab itulah alangkah baiknya kalau kita kat dalam masjid ni yang baik-baik dah ni, kita berusaha menjadi sebab ajak orang lain pula jadi baik sama Allah. Dan berapa ramai di kalangan kita yang masing-masing kita ada, bukan kita semua baik, masing-masing kita ada kesilapan, kita ada zaman-zaman kita sendiri. Alangkah baiknya kalau kita pula boleh menjadi sebab orang lain mendapat hidayah. Dalam masalah rezeki, Allah Ta'ala nak bagi kun fayakun. Dalam masalah jodoh, dalam masalah kerja, dalam masalah anak pinak, dalam masalah pertolongan Allah, berbagai. Saya ulang berkali-kali ni supaya tersemat keyakinan kita terhadap kuasa Allah. Allah nak bagi sesuatu, Allah hanya cakap kun, jadi, maka fayakun, maka jadilah. Fa subhanallazi
biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di dalam kekuasaannya malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah. Ini surah Yasin yang kita baca. Allah Ta'ala yang segala kekuasaan, segala-gala yang ada dalam alam ini berada dalam kekuasaan Allah, dan kepada Allah itulah ilaihi turja'un. Kamu semua akan dikembalikan, kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Ini konten, ini kesimpulan yang hebat daripada surah Yasin. Surah yang selalu kita baca ini, yang nak sangat mengingatkan kita kepada tempat kembali kita, iaitulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung surah Yasin. Kita harap-harapkan kita baca surah Yasin. Bila ada majlis-majlis Yasin, kita baca, kita tengok mana sekarang. Baca, tengok makna, dan kita ingat-ingat balik apa yang kita sama-sama bincang ni. Alhamdulillah, ada seorang dua sahabat kita yang buat rakaman. Hari ni ada CD 1, 2, 3 kuliah kita sebelum ni. Kalau ada yang terlepas, ada yang nak CD yang dari awal dulu, ada dijual kat luar sana, boleh tengoklah lepas sembahyang Isyak nanti. Dan insya-Allah mulai minggu depan kita akan sambung lagi kuliah mingguan kita ni. Untuk minggu depan dan seterusnya kita akan mula baca tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf, tafsir yang sangat seronok kita baca sebenarnya. Satu-satunya Nabi yang kisahnya dari awal hingga habis dalam satu surah. Jadi fokus utama kita adalah kisah Yusuf. Kisah dikhianati oleh adik-beradik, kisah kena fitnah, kisah dikhianati, kisah digoda yang berkait dengan seksual, kisah dipenjarakan, kisah menafsirkan mimpi, kisah Nabi Yusuf diberi kemenangan, diberi kekuasaan oleh Allah, boleh menjadi pengiktibaran di dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan sambung tafsir surah Yusuf minggu depan. Cumanya saya nak showkan, kalau boleh yang datang ni, kalau kita boleh bawa Quran terjemahan surah Yasin ni, kita ingat dah kan, ke surah Yusuf ni masing-masing dah hafal semua. Saya pun tak hafal lagi. Saya pun tak hafal. Jadi kalau boleh bawa Quran terjemahan, lagi seronok. Supaya saya baca, kita akan ikut satu-satu, tuan-tuan pun boleh tengok, boleh follow ayat tersebut. InsyaAllah kita akan mulakan minggu depan tafsir surah Yusuf. Sangat menarik, dan memang di hujungnya memang menitiskan air mata bagaimana hebatnya kasih sayang seorang ayah. InsyaAllah kita sambung surah Yusuf. Di sini ada soalan yang orang tanya minggu lepas ni, tak sempat nak jawab. Soalan pertama, ada seorang ustazah yang terkenal dengan novelnya berunsurkan cinta Islamik, menyatakan bahawa makna tabarruj adalah mendedahkan aurat dan bukannya bersolek cara berlebihan. Benarkah? Tak kira lah siapa, saya pun tak pasti siapa yang dimaksudkan ini. Cuma isunya dalam masalah makna tabarruj. Tabarruj ini ada dalam surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala perintahkan kepada isteri-isteri Nabi, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayat 33 kalau silap saya, ayat 33 dalam surah Al-Ahzab. Dan juga ada dalam ayat 60 dalam surah An-Nur, ghairu mutabarrijatin bizina. Apa maksud larangan tabarruj? Tabarruj ini daripada perkataan asalnya burj. Apa dia burj? Burj ini mahkota ataupun burj macam KLCC kita ni, KL kan, apa ni, menara, burj, menara yang tinggi ataupun sesuatu yang boleh dilihat. KLCC kita boleh lihat dari jauh kan, boleh tengok dari jauh. Kalau kita pergi ke Dubai tu, kat tepi pantai tu dia ada Burj Arab. Dia ada menara condong yang ada tempat landing helikopter kat atas tu. Itu dia panggil Burj Arab. Burj ni suatu yang menonjol dan boleh nampak dari jauh. Itu asal perkataan tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Lalu ada istilah kepada orang perempuan, dilarang tabarruj. Kata soalan ni, yang berkata ni, dia kata tabarruj ni dedahkan aurat sahaja. Sebenarnya tabarruj bukan sahaja mendedahkan aurat. Ada orang yang membungkus aurat. Membungkus aurat.
Macam mana membungkus aurat? Bagaimana disebut dalam hadis Nabi, satu golongan perempuan yang tidak akan dapat hidup bau syurga, mereka ini berpakaian tapi bertelanjang. Nisa'un kasiyatun 'ariyat, mereka berpakaian tapi telanjang. Telanjang, kenapa mereka dikatakan berpakaian tapi telanjang? Kerana pakaiannya yang terlalu nipis, menampakkan bentuk badan, ataupun pakaiannya yang terlalu jarang sehingga menampakkan bentuk badan. Ingatkan zaman sekarang tak ada dah. Baru ni saya betulan pergi makan sekali dengan isteri, pergi makan tengah hari itu, subhanallah, ada seorang makcik itu, dia pakai semua hitam, tudung hitam, semua hitam, tapi nampak sampai ke dalam. Ya. Nampak pakai seluar pendek, kemudian dengan memang jaga sangatlah. Saya pun bukan nak tengok sangat. Isteri kata, abang jangan tengok lama sangat. Kata tak apalah makcik. Tapi rupanya dalam sekarang pun ada juga. Yang pakaian dia macam style kalau orang Arab, pelacur-pelacur Arab, memang dia pakai. Tetapi memang terlalu jarang. Istilah apa orang panggil? See-through ke apa? See-through ke see-through? Ke apa orang panggil? Boleh pakai, tak salah nak pakai see-through ni, tapi pakai masa malam pengantin, pakai dalam bilik kita dah lah dengan suami. Ya. Jadi tabarruj, kalau saya ingat masa belajar di negeri Arab dulu, perempuan pakai tutup semua, nampak mata saja, tapi pakaiannya berketul-ketul, nampak tubuh badan. Ini pun termasuk dalam tabarruj. Kita nak pergi kelas pun tengok dia ni yang langgar tiang. Ya. Sebab apa? Menyebabkan tarikan pandangan mata orang. Sebab tabarruj bukan saja mendedahkan aurat. Dedahkan aurat ni bukan saja dedah terbuka, tetapi juga menampakkan bentuk badan. Wallahu a'lam. Yang kedua, benarkah poligami itu bukan sunnah dan hanya rukhsah bagi lelaki? Dia tanya ni dah kahwin belum? Poligami itu bukan sunnah dan hanya rukhsah buat lelaki. Payah juga Allah. Yang pertama, apa maksud sunnah? Apa maksud sunnah? Sunnah kullu ma udhifa ila an-nabi min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Apa maksud sunnah? Sunnah ialah setiap perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Rasulullah pernah buat, ataupun Rasulullah pernah sebut, ataupun orang buat, Rasulullah mengiyakan. Itulah sunnah. Okey, selesai. Satu. Yang kedua, sunnah terbahagi kepada dua. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Apa dia sunnah yang wajib? Yang dinisbahkan kepada Nabi, yang wajib kita ikut apa dia? Sembahyang Isyak 4 rakaat. Itu sunnah yang wajib. Sebab sunnah dinisbahkan kepada Nabi, tapi itu hukumnya wajib. Masuk bulan Ramadan, puasa di siang hari, itu sunnah yang wajib. Memerintah negara dengan Al-Quran dan perintah Allah, itu sunnah yang wajib. Ya. Apa lagi? Bayar zakat, itu sunnah yang wajib. Ada sunnah yang sunat. Sembahyang sunat, puasa sunat, bersugi. Ya. Dalam masalah poligami ini, itu diharuskan mencontohi sunnah ini kepada orang yang mampu dan berkelayakan. Ya. Bukan orang yang nak. Sebab ramai yang nak, tapi kemampuan ada, keberanian tak cukup pula. Ya. Imam nak tak? Ajar khiyar nak tak? Nak? Nak ke tak nak? Tak berani nak jawab sebab ada kat belakang. Ada waktu minum cakap nak. Yang nak ramai tapi tidak berkemampuan. Ada juga yang nak tak berkelayakan. Ini sebab orang cakap, ada yang kata, Ustaz, sempena tahun baru ni saya nak amal sunnah. Rupanya nak amal sunnah apa? Nak kahwin. Dia bahas sunnah Nabi tu kahwin saja. Banyak lagi sunnah-sunnah yang wajib dia tak buat. Yang duk fikir nak kahwin 2, 3 ni, dia tak, itu dia kata sunnah, tapi dia mengabaikan yang wajib. Apa dia wajib? Keadilan. Adil itu wajib. Dan kena ingat orang yang duk fikir nak poligami ni, kena ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu di hari akhirat nanti, kalau dia ni tidak adil, tidak berlaku adil kepada isteri-isteri dia, maka di hari akhirat nanti dia jalan sengit.
Tahu sengit. Dia berjalan tak betul. Mana ya, dia berjalan tak betul. Ini Allah Ta'ala. Takut gitu. Di hari akhirat nanti jumpa orang kampung lain, orang kata, Ustaz, kenapa jalan sengit dulu? Jalan itu. Okey, kita dekat Indonesia dulu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Hari ini amaran daripada Allah. Dan berapa ramai yang mereka, orang-orang yang kononnya nak buat sunnah tetapi tidak menunaikan hak yang sewajibnya. Pada yang mana? Yang berkemampuan, yang berkelayakan, itu tak ada masalah, diharuskan. Sebab itu termasuk dalam perkara yang diharuskan. Kepada orang perempuan, perkara poligami ini kita kena hati-hati. Jangan kita menolak hukum Allah. Kita kena kata macam ni, Ustaz, saya terima ini hukum Allah, tapi suami saya tu yang tak layak. Tak betul. Dia kata, abang ni tak layak. Saya tengok abang yang seorang ni pun abang tak boleh jaga dah, tak layak. Abang tak layak. Tapi para isteri jangan menolak hukum Allah. Ini hukum Allah, tetapi dalam kes-kes tertentu suami ni tak mampu, tak layak. Abang boleh sebut macam tu. Jangan sekali-kali kita menolak. Dan inilah ruang yang digunakan oleh golongan-golongan liberal, golongan-golongan sistem Islam. Dia nak cucuk orang perempuan. Orang perempuan lagi boleh kahwin lebih, perempuan tak boleh. Sialah perempuan. Jangan kita terpedaya, kerana ini adalah isu akidah, menolak hukum Allah. Kalau kita nak kata suami kita tak layak, tak mampu, boleh, tapi jangan menolak hukum yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.